rezeki Tomok ada di One in a Million, takkan kita nak pegang One in a Million tu sampailah 40 tahun. Tak pernah ku hiraukan. Tomok, apa yang membuatkan awak terdetik untuk ni masuk terdetik GV? Awak masih lagi aktif kan? Betul, masih lagi aktif. Dan Tomok sebenarnya memang peminat GV pun, daripada GV1 memang tengok pun kan. So Tomok rasa offer ni dah datang event sebelum ni kan. Jadi Tomok rasa tahun ni adalah tahun yang Tomok rasa sangat sesuai untuk Tomok, sebab Tomok tahu peminat GV ni sangat besar. So bila seseorang artis tu masuk, of course dia kena memberikan yang terbaik lah untuk dia kembangkan dia punya career, dia punya empire. So itu yang Tomok buat keputusan lah sebenarnya. Sebelum ni tu bila masuk GP tahun lepas ke GP yang tahun beberapa tahun sebelum ni pun ada juga. Lepas tolak lah. Dengan career tawarkan banyak kali juga. Ada beberapa lah. So kira Tomok rasa ni tahun yang paling sesuai untuk Tomok rasa insyaAllah ini adalah tahun yang paling sesuai, sebab untuk tahun 2023 ada rangka-rangka yang Tomok plan lah sebenarnya, dengan dari segi singlenya dan sebagainya lah. Tomok bila Tomok terima tawaran, Tomok tahu tak antara peserta-peserta lain? Tak tahu. Hari ni kau tahu lah jujur. Sebenarnya photoshoot dah tahu sikit. Yang paling terkejutnya selepas photoshoot tu lah, beberapa hari tu macam lemak kan. Tapi of course Tomok ambil benda ni sebagai satu benda yang serius lah. Maksudnya bukan Tomok bertanding dengan dia, Tomok bertanding dengan diri Tomok sendiri. Kalau nak bertanding dengan orang memang tak termampu kan. So kita kena selesa dengan apa yang kita buat. InsyaAllah kalau rezeki tu ada, InsyaAllah penting kita buat, kita selesa dengan persembahan kita lah, InsyaAllah. Tomok, orang cakap siapa yang masuk GV ni sebab dia dah tak berapa popular kan. Dah sendu. Sendu lah senang cerita. Macam Tomok rasa Tomok sendu ke? Tomok rasa Tomok masih lagi relevan dalam industri, dan sebenarnya betul lah apa yang tadi kita dengar daripada bos Astro sendiri. Game tu dah jadi lain kan, di mana mungkin selepas tahun ni, lepas tahun yang akan GV9 ni, mungkin GV10 ni akan ada dah legasi penyanyi-penyanyi yang tahun 2000 ke atas kan. Benda tu tak mustahil kan. So Tomok rasa benda ni tak jadi satu masalah lah sebenarnya. Kalau benda tu rezeki kita, dia dah offer, kalau rasa benda tu okey. So Tomok dah terima hakikat lah, penyanyi era 90-an sebenarnya dah jadi retro. Otai. Betul kan? Kalau dulu zaman remaja, artis 70-an, 60-an. Sekarang artis 90-an tu dah jadi retro. Jadi retro. Boleh setuju, sangat-sangat setuju juga benda tu lah, sebab sekarang artis memang ramai kan. So mungkin betul lah. Setuju. Sangat setuju. Retro. Awak bakal sekali lagi bakal dijurikan oleh Datuk Syafina sekarang. So macam mana sebelum dia saya mengambil benda ni sebagai satu benda yang positif, ilmu daripada pihak juri. Bagi saya benda tu harganya terlalu mahal. Apa komen yang diberikan tu Tomok sangat orang kata ambil sebagai satu kita punya ni lah akan datang punya ni kan, untuk kita bagi tahu dekat generasi-generasi yang baru pula. So komen daripada Tok Ram, daripada Datuk Syafina dengan daripada Bunda sendiri pun Tomok akan ambil sebagai benda yang sangat-sangat positif, dan Tomok orang kata terima apa saja apa yang dorang berikan untuk diri sendiri lah sebenarnya, untuk jadi yang terbaik. Tomok, you masih dapat pertunjukan pentas. Kalau you masuk GV ni macam mana? Kena susun. Dia kena susun balik jadual tu lah kan. Macam tu lah, kena susun, pandai-pandai susun lah. You still akan buat persembahan ataupun you akan cuti untuk fokus buat juga kan. Kalau harganya okey, why not? Sebab Tomok daripada sekolah memang ini adalah mata pencarian Tomok kan. Jadi Tomok rasa kalau show datang, kalau itu rezeki kita ambil lah kan. Takkan kita nak tolak kan. Kalau rezeki kat GV, kita rezeki kat GV. Kalau ada rezeki yang lain, kita ambil rezeki yang lain. Tomok, awak dikenang sebagai juara One in a Million tapi bila awak masuk dalam ni, awak mempertaruhkan gelaran yang awak dapat tu kan. So awak tak rasa risau ke tiba-tiba rezeki tak ada ke dalam ni, macam awak tak menang ke, orang macam apa ni juara tapi kalau benda tu yang Tomok fikirkan, sebenarnya selepas daripada One in a Million tak adalah Tomok masuk pertandingan versus, tak adalah Tomok masuk pertandingan yang lain-lain.
dalam pertandingan yang lain-lain Tomok ada kalah juga. Jadi tapi benda tu tak menjadikan satu penghalang untuk Tomok, sebab ini adalah bidang seni ni memang daripada kecil Tomok minat. Jadi kemenangan ataupun kekalahan itu bagi Tomok, benda tu bukan perkara yang sangat besar untuk Tomok. Rezeki Tomok ada di 1 million, takkan kita nak pegang 1 million tu sampailah 40 tahun. Of course kita nakkan satu benda yang baru. Jadi bila nak benda yang baru, ini adalah pengorbanan dia. Pengorbanan dia, okey, masuk ini, masuk itu, masuk ini. Kalau ada rezeki, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita teruskan kehidupan kita seperti biasa. Tapi kita dah ada satu benda yang kita dah berjaya, kan? Tomok tak nak jadikan 1 million ni, okey, aku nak 1 million tu je. Itu yang kau, jangan ingat aku program lain. Tak nak. Tomok 1 million, Tomok masuk versus, Tomok masuk GV, semua Tomok masuk. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Itu benda tu lumrah dalam kehidupan. Bukan semua benda yang kita nak kita boleh dapat, tapi kita usaha. Awak memang suka bertanding ataupun awak memang suka menyanyi sebenarnya? Suka menyanyi dan juga suka bertanding. Okey, apa dia punya pertandingan tu apa? Sebab orang takut bertanding, tapi tak, awak semua benda awak. Betul. Bila dalam pertandingan ni banyak genre yang kita boleh cuba dalam masa yang sama. Ilmu lah, macam tadi Tomok cakap lah, ilmu daripada juri-juri yang ni, and team production tu sendiri sebenarnya banyak mematangkan kita sebagai seorang artis. Sebab Tomok kalau tak ada pertandingan ni, kita takkan jumpa lah Tok Ram cakap macam ni, Datuk Syafina cakap macam ni, band kita, okey Tomok kau ada kurang apa semua kan. So daripada situ banyak kita belajar. So Tomok tak anggap macam aku dah menang ni, so aku tak nak masuk ni dah, aku nak stick pada tak nak. Dah menang ni kita cari yang ni, kalah kita pergi lagi, ya. So maksudnya tak ada penghujungnya. Maksudnya menang kalah tu lumrah. Soal lebih penting kan ilmu juga. Ilmu tu sebenarnya lagi tinggi daripada nilai kemenangan kita tu kan. Daripada mulut Datuk Syafinas, daripada mulut Tok Ram ni semua bukan benda yang orang kata murah punya ni kan. So bila benda yang mahal ni bila dia bagi dekat kita tu, of course kita betul lah, kita boleh bawa benda ni, ilmu ni sampai bila-bila. So benda tu Tomok ambil lah sebenarnya. Bukan title tu kalau ada alhamdulillah, tak ada kehidupan diteruskan seperti biasa. Adakah tadi awak kata awak tak tahu lagi peserta kan? So bila dah tahu peserta semua yang power semua, ada rasa goyang tak? Kalau tengok Menyesal tak? tengok secara kasarnya Macam bos terkejut dengan line up kan. Tapi terkejut macam ni je. tak. Senang je ni. Jangan tak. Kawan Tak, semua ada kelebihan masing-masing. Tapi macam tadi Tomok cakap, Tomok bertanding dengan diri Tomok sendiri. Tomok cuba untuk keluar daripada zon selesa kan. Maknanya ini adalah tentang Tomok dan diri Tomok. Pasal kawan-kawan yang lain, diorang ada cara diorang sendiri, tapi Tomok lebih fokus kepada diri Tomok sendiri. Apa lagu yang Tomok nak bawakan, Tomok tak nak fikir okey minggu ni dia buat lagu apa lah. Tak nak. Biarkan dia, kita jalan dengan cara kita. Tomok, adakah penyertaan Suki pada tahun lepas merupakan USP yang lebih yakin untuk naik? Sebab dia pun juara je. Suki juara, Ayu juara, tapi dia masuk. So Tomok rasa benda tu, title tu yang kita dah ada tu, kita ada, orang lain tak boleh ambil dah kan. Kita cari benda yang lain kan, rezeki yang lain kalau ada untuk kita, adalah untuk kita kan. Yang penting kita usaha. Macam Tomok usaha. Ini adalah mata pencarian Tomok. Tomok memerlukan generasi muda tahu, Tomok boleh buat macam ni, Tomok macam ni. Sebab 1 million dulu dah 12 tahun 13 tahun yang lepas kan. So Tomok nak diorang tahu, okey Tomok boleh buat macam ni, Tomok boleh buat macam ni. So itu yang harapan Tomok lah. So insyaAllah Tomok akan bagi 100% insyaAllah. Dia akan gunakan resipi yang sama waktu you dalam YM Media untuk GP ke? Sebab YM Media lain. Music you kan Lain. So of course bila kita dah buat sesuatu yang orang dah pernah tengok, nanti orang akan dah tahu dah. So kena ada kelainan. So insyaAllah Tomok dan juga tim Tomok insyaAllah akan. When you ada team you, ada tim lah, of course kena ada tim. Dia tak boleh seorang habis. Peminat-peminat you dah tahu belum? So mereka sangat, Diorang ada tanya tapi Tomok tak jawab sampailah malam ni. So dia tadi dah keluar dah nyanyi, baru balas kat so sini. apa diorang punya feedback? Diorang sebenarnya dah nak tunggu Tomok lama dah ni masuk GV. So diorang pun tak kisah menang ke apa ke, tapi diorang nak tengok Tomok perform kan. So
Tomok suka perform, so tak jadi masalah untuk Tomok join competition yang sangat besar ni. Dia dapat relax ke tak dapat takut ke? Ha? Dia dapat relax. Tomok industri dia tak dengan drama-drama. Sebab GV dia bukan setakat kau dia nyanyi je. Dia nak ada dalam drama tu. Gimmick. Itu tak pasti lah kan. Drama yang macam Kontroversi. Tapi you pun dah pernah perform kat GV. You pun ada kawan-kawan yang dah pernah masuk GV. betul. Tomok perform, Tomok perform daripada GV first. Opening GV 1 Tomok adalah penyanyi opening. GV 2 Tomok opening juga. Maknanya Tomok dalam Gegar Vaganza ni daripada Season juga dah ada. season 1 dah ada dah. Cuma tak masuk je lagi lah kan. So kawan-kawan ada bagi tahu lah, okay, GV ni macam ni. Kita ambil benda tu. So ini adalah masanya, insyaAllah. Dia cakap yang baik-baik saja ke ataupun ada benda-benda yang dia cakap you kena Yang buruk-buruk tak ada pula. Tak tahulah apa benda. Takut dia ada banyak genre lagu yang you akan nyanyi kan. Betul. Genre lagu apa yang you teringin nak bawa? Dan paling you takut macam boleh ke? Baru cakap tadi sebenarnya dandut sebenarnya susah. You paling takut dandut. Takut. Kau dapat dah dangdut. Dapat nanti kau. Dapat lah. Kau dapat. Ya ke? Ya, selalu macam tu. Siapa cakap dia akan dapat. Kalau cakap tadi kan. Tadi gua cakap ada interview dia tanya Tomok nak takut macam mana ni kan? Dandut lah. Nurin Aziz dia takut lagu dangdut. Dia dapat cinta 100%. Yang apa yang paling Paling nak pop rock, belek Tak yang dapat. masih. Tak dapat. first week lah. Boleh lah. First week. Oh ya First week lah pop rock. Orang nak tengok kau dangdut. Teringin. Dia bagi lagu M. Daud Kilau. Alamak. Oh, itulah cabaran dia kan. Alamak, macam mana lah. Okey, tapi insyaAllah lah, insyaAllah. Boleh. Itulah tengok line up ni. Siapa yang you paling terkejut sangat tu yang you tengok line up? Masa interview, lepas Tomok photoshoot hari tu, dia tanya, okey Tomok rasa siapa yang Tomok tak nak masuk? Yang dia jangan masuk. Okey, saya boleh tak nak Jacqueline Victor masuk. Oh ya ke? Kenapa? Jacqueline ni bagus apa semua kan. Pak masuk. Sebab kau tak nak. Sebab dia sebut. Cuba kau sebut yang biasa. Kan? Yang kau boleh makan. Kau boleh makan kot. Boleh makan tak, Jack? Jangan, tak tahu lah. Nanti lah. Dia cubalah insyaAllah. Okey. Alright, Tomok. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Tak sabar.